Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Urwah radhiyallahu anhu qalat Aisyah radhiyallahu anha faraja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah يرجف فؤاده فانطلقت به إلى ورقة بن نوفل وكان رجلا تنصر يقرأ الإنجيل بالعربية فقال ورقة ماذا ترى؟ فأخبره فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى وإن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا أو كما قال. hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Urwah radhiyallahu an, kata dia, Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah Khadijah. Yarjufu fuaduh, hati Nabi gemetar sekali. Hadis ini diceritakan oleh Aisyah. Pasal Aisyah dengar benda ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ni jadi sebelum Nabi menikah dengan Aisyah. Sebab Khadijah isteri Nabi yang pertama. Selama Khadijah hidup, Nabi tidak menikah dengan orang lain. Apabila wafat Khadijah, Nabi hijrah ke Madinah, baru Nabi menikah. Dan lepas itulah isteri Nabi ramai. Apa yang berlaku kepada Nabi SAW ini belum Nabi menikah dengan Aisyah, tapi diceritakan oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Maka Aisyah cerita kepada kita benda ni. Kata Aisyah, satu hari Nabi SAW balik ke rumah Khadijah. Bila sampai, hati Nabi gementar. Fantalaqat bihi ila Waraqah bin Naufal. Khadijah bawa Nabi SAW pergi rumah sepupu dia. Nama sepupu dia Waraqah bin Naufal. Wa kana rajulan tanassara. Kata Aisyah, Waraqah bin Naufal ini adalah satu orang Nasrani, satu orang yang beragama Nasrani. Dia satu orang yang ikut Injil, begitu. Bahkan Waraqah bin Naufal ini yaqra'ul Injil bil Arabiyah.
Waraqah bin Naufal ini dia baca kitab Injil berbahasa Arab. Dia ni orang hebat. Waraqah bin Naufal ini menguasai banyak bahasa. Arab memang bahasa dia, bahasa Ibrani dia baca, dia boleh tulis, dia boleh faham dan sebagainya. Dia menguasai macam-macam bahasa pada zaman tu dan dia adalah merupakan satu orang yang dihormati dalam masyarakat Makkah pada masa itu. Faqala Waraqah maza tara. Apabila Khadijah bawa Nabi SAW pergi jumpa Waraqah bin Naufal, Nabi mai dalam keadaan gemetar. Waraqah tanya, maza tara? Dia kata, Muhammad, apa yang hang nampak? Fa akhbarahu. Nabi SAW pun cerita. Nabi kata, aku pergi uzlah di Gua Hira. Tiba-tiba aku didatangi oleh satu makhluk yang aku tak pernah tengok. Rupa dia macam ni, keadaan dia macam ni. Nabi cerita. Faqala Waraqah. Bila Waraqah dengar cerita Nabi SAW, Waraqah kata, dia kata, hazan namus. Oh, dia kata, kalau macam tu, apa yang hang jumpa ni, orang panggil dia namus. Namus adalah nama Jibril yang dipanggil dalam kitab-kitab dulu. Kalau betul benda yang hang jumpa tadi macam yang hang cerita ni, dia kata, maka sudah tidak syak lagi. Hazan namus. Ini adalah malaikat namus, iaitu Jibril. Allazi anzalallahu ala Musa. Dia kata namus ni lah yang dulu turun jumpa Musa alaihi salam. Dalam Injil ada cerita, dalam Taurat ada cerita. Wa in adrakani yaumuk ansurka nasran muazzara. Waraqah kata, kalaulah sekiranya Allah panjangkan umur aku sampailah ke hari engkau dilantik menjadi Nabi, ansurka nasran muazzara, aku akan all out bantu hang pada masa itu. Ternyata Waraqah bin Naufal mati tidak lama selepas ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah Jibril alaihi salam yang untuk pertama kalinya Nabi jumpa dan Nabi tengok dia. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Masruq radhiyallahu anhu, qultu li Aisyah radhiyallahu anha, fa aina qawluhu summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Sadaqallahul azim. Surah An-Najm ayat 8 hingga 10. قالت عائشة ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل وإنه أتاه هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق أو كما قال. حديث صحيح رواية البخاري. Seorang sahabat yang bernama Masruq tanya Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, apa maksud ayat 8 sampai 10 surah An-Najm? Tuhan kata, summa dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Apa maksud ayat ni? Masruq tanya kepada Aisyah. Summa dana fatadalla maksudnya kemudian dia mendekati dan semakin dekat. Itu maksud ayat tu. Fakana qaba qausaini aw adna. Kemudian dekatnya dia ni dengan Nabi lebih kurang jaraknya satu anak panah. Anak panah tu ujung ni sampai ujung ni. Begitu dekat Nabi dengan dia ni.
Maka Masruq radhiyallahu anhu tanya Aisyah, apa maksud ayat ni? Dia tu siapa? Yang dalam ayat ni Tuhan kata dia mendekati Nabi, kemudian mai bertambah dekat, sampailah dekat dia tu dengan Nabi lebih kurang jarak satu anak panah. Siapa dia ni? Yang kata mai duduk dekat dengan Nabi, dekat lagi mai dekat, sampai duduk jarak antara dia dengan Nabi ni satu anak panah. Dia ni siapa? Qalat, kata Aisyah, zaka Jibril. Aisyah kata maksud ayat tu yang kata dia dekat dengan Nabi dan semakin dekat sampailah jarak dia lebih kurang jarak satu anak panah, dia tu adalah Jibril alaihi salam. Kana ya'tihi fi surati rajul. Jibril ni pernah mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa satu manusia laki-laki. Jibril alaihi salam ni turun jumpa Nabi. Jibril turun jumpa Nabi ni dalam macam-macam rupa. Biasa Jibril turun dalam rupa asal dia. Sekali lagi kita baca macam mana rupa asal Jibril. Dan biasa Jibril turun jumpa Nabi dalam rupa manusia. Satu sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Jibril suka bila dia turun jumpa Nabi SAW, dia merupa rupa Dihyah. Sehingga kan Nabi SAW pernah sebut di depan sahabat-sahabat semua, Jibril kerap jumpa aku di atas rupa Dihyah Al-Kalbi. Tak tahu pasal apa. Jibril suka ambil rupa dia ni waktu turun jumpa Nabi SAW. Maka Aisyah kata, kana ya'tihi fi surati rajul. Pernah Jibril ni turun jumpa Nabi rupa satu orang laki-laki. Wa innahu atahu hadhihi al-marrah fi suratihi allati hiya suratuh. Tapi hari ni yang hampa duk mai cerita ni, dia kata Jibril turun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rupa asal dia. Rupa Jibril yang sebenar. Fasaddal ufuq. Kata Aisyah, Jibril kalau dia turun dengan rupa asal dia, sebelah ufuk langit jadi gelap. Dia nak apa? Besar yang kata Jibril alaihi salam ni. Besar. Dia malaikat kanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mission ataupun misi-misi yang besar dan luar biasa. Jibril handle. Contoh dia apa? Contohnya apabila Allah Subhanahu wa taala nak menterbalikkan kaum Lut kerana liwat yang menjadi amalan mereka, Allah nak menterbalikkan 4 biji kampung kaum Lut ini, Jibril buat kerja ni. Pasal apa? Pasal bentuk asli Jibril itu sangat besar. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah radhiyallahu anhu, firman Allah, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim, surah An-Najm ayat 18. Qala Abdullah, ra'a rafrafan akhdara sadda ufuqis sama' atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu, dia kata Allah berfirman dalam Quran, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Maksudnya sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat sebahagian daripada tanda kebesaran Tuhannya yang besar. Nabi SAW sudah diperlihatkan sebahagian daripada tanda kebesaran Allah. Dan yang Nabi nampak ni adalah tanda yang besar. Qala Abdullah, kata Abdullah, ra'a rafan akhbara sadda ufuqas sama.
Nabi SAW telah melihat seumpama lembaran tikar yang besar yang berwarna hijau di sebelah ufuk langit. Tu nak abang besarnya Jibril ni. Melihat Jibril ini adalah melihat tanda kebesaran Allah yang besar. Dan ketika Nabi melihat Jibril dengan rupa asal dia ni, langit tu sebelah jadi gelap. Yang Nabi nampak macam mana lembaran tikar hijau yang besar itu, kata Ibnu Mas'ud, itulah sayap Jibril, lahu sittu mi'ati janah. Bagi Jibril ada 600 sayap. Sayap dia tu bila dia buka tu, sebelah langit jadi gelap. Nampak macam satu lembaran tikar yang berwarna hijau. Dengar sudahlah, tak payahlah kerut kening macam mana nak faham susah. Benda ni kita tak jumpa pun. Tak payah jadi nampak tension ni, Jibril ni lu mana. Tak payah. Dengar saja. Benda yang telah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Osman radhiyallahu anhu, kata dia, unbi'tu anna Jibril alaihi salam atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Ummu Salamah faja'ala yuhaddithu thumma qama faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah man hadha qalat hadha Dihyah qalat Ummu Salamah aymullah ma hasibtuhu illa iyyah hatta sami'tu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru Jibril. Qala faqultu li Abi Usman mimman sami'ta hadha? Qala min Usamah bin Zaid. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abu Usman radhiyallahu anhu, dia kata diceritakan kepada aku bahawa Jibril alaihi salam pada satu hari mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mai jumpa Nabi. Wa indahu Ummu Salamah. Dia ada sama dengan Nabi pada hari itu ialah Ummu Salamah, isteri Nabi. Faja'ala yuhaddithu. Nabi bersembang dengan Jibril ni. Nabi sembang, Jibril sembang, Nabi sembang, Jibril sembang. Summa qama, sampai habis sembang, Jibril bangkit, balik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah. Nabi kata dekat isteri dia, Ummu Salamah ni, bila dah lepas Jibril balik, Nabi kata, man haza? Nabi kata, hang kenal tak siapa tadi yang main rumah, yang duk sembang dengan aku tadi? Nabi tanya isteri dia, Ummu Salamah, kenal tak siapa dia ni? Qalat haza Dihyah. Ummu Salamah kata, Dihyah, awak tak kenal pula. Dihyah, itu Dihyah. Qalat Ummu Salamah, aymullah ma hasibtuhu illa iyyah. Hatta sami'tu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru Jibril. Ummu Salamah kata, demi Allah, mati-mati aku duk ingat kata hak mai tu Dihyah. Pasal memang muka tu muka Dihyah Al-Kalbi sebiji. Mai duduk bersembang dengan Nabi, dengan apa sampai habis, selesai bangkit balik. Nabi tanya pula aku, hang tahu tak siapa dia yang mai? Aku confirm yang mai tu Dihyah. Sehinggalah satu hari ketika Nabi SAW bagi khutbah. Dalam khutbah Nabi cerita, Nabi kata kemarin Jibril mai jumpa aku. Dia mai dengan rupa Dihyah. Ummu Salamah dengar khutbah Nabi ni. Dia kata, demi Allah, aku mati-mati kata yang mai tu
Dihyah. Rupa-rupanya dalam khutbah Nabi, bila Nabi kata yang mai itu Jibril, baru aku tahu kata yang mai itu Jibril. Tapi atas rupa Dihyah. Kalau dia tahu, dia ambil autograf dah. Dia tak tahu, dia duk ingat kot Dihyah. Nabi pun tak kata apa. Nabi tanya dia hantar dak siapa, dia kata Dihyah. Nabi tak kata apa. Nabi sengap saja. Esok ni masa khutbah, Nabi bagi tahu. Bila Ummu Salamah dengar, dia kata Masya Allah, mati-matian aku ingat kata Dihyah. Rupa-rupanya itulah Jibril alaihi salam. Bila Abu Osman cerita benda ni, orang tanya dia, hang dengar mana cerita ni? Dia kata, min Usamah bin Zaidin. Aku dengar ni daripada anak angkat Nabi, Usamah bin Zaid. Dia kata. Cerita Jibril mai atas rupa Dihyah ni, yang cerita dekat Abu Osman, ialah anak angkat Nabi, iaitu Usamah bin Zaid bin Harisah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di antara benda selingan yang dibawa oleh Jibril ketika jumpa Nabi SAW, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, ata Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hazihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa bashirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wa la nasab atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dia kata satu hari Jibril jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata dekat Nabi, ya Rasulullah, hazihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idam atau ta'am atau syarab. Jibril bagi tahu, dia kata, Muhammad, saat lagi Khadijah nanti mai. Khadijah tak mai lagi. Nabi diberitahu oleh Jibril. Jibril kata, wahai Muhammad, nanti saat Khadijah nanti mai, dia nanti bawa satu bekas. Dalam bekas itu ada idam, ada lauk, wa ta'am, ada makanan, wa syarab, ada minuman. Khadijah nanti bawa mai makanan sekali dengan lauk, sekali dengan minuman dekat engkau saat lagi. Jibril apa? Fa idza hiya atatka, Jibril kata bila dia mai saat lagi, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Ini penghormatan. Jibril kata saat lagi bila Khadijah sampai, saat lagi sampaikan salam kepada Khadijah daripada Allah dan daripada aku. Hebat. Yang kata Khadijah ini manusia hebat. Tuan-tuan, dialah tempat berteduh, dialah tempat Nabi tumpang kasih, dialah tempat Nabi mencurah perasaan, dialah orang yang menanggung segala biaya Nabi semasa zaman awal-awal Islam. Sampai disebut di dalam hadis ni apa dia? Jibril menghabaq dekat Nabi. Jibril kata, wahai Muhammad, nanti saat Khadijah nanti mai, dia nanti bawa makanan dengan lauk, dengan minuman, dia nanti bawa mai dekat hang. Tapi satu benda, bila mai Khadijah saat lagi, sampaikan salam kepada dia daripada Allah Subhanahu wa taala, wa minni, dan daripada aku. Aku juga kirim salam dekat dia. Tuan. Wa bashirha bi baitin fil jannah min qasab. Dan bagi tahu dekat Khadijah satu berita gembira, satu berita baik. Allah Subhanahu wa taala sudah sediakan kepada dia satu rumah di dalam syurga yang dibuat daripada qasab, yang dibuat daripada mutiara. Habaq dekat dia, bagi tahu dekat dia satu good news, satu berita baik. Sudah tersedia bagi dia satu rumah di dalam syurga yang rumah itu dibuat daripada mutiara. Bagi tahu kat dia. Jibril kata, la sakhaba fihi wa la nasab. Jibril kata bila dah masuk dalam syurga esok, tak ada bunyi bising, dan di dalam syurga esok tidak ada penat.
Itu tempat rehat semata-mata. Ini selingan. Dalam banyak-banyak Jibril alaihi salam turun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini benda selingan. Satu berita sampaikan kepada Khadijah atas jasa, pengorbanan, susah payah dia membantu Nabi dan Islam. Ini yang dia dapat. Salam daripada Allah, daripada Jibril, dan juga janji rumah di dalam syurga kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadan hatta yansalikh. فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu orang manusia yang sangat pemurah dengan benda-benda kebaikan. Nabi ini dia dengan benda baik ini dia cukup pemurah. Setidak-tidaknya muka Nabi manis, pemurah dengan senyuman. Senyum itu satu kebaikan dan Nabi pemurah dengan kebaikan. Nabi satu orang manusia yang muka manis. Nabi satu orang manusia yang sangat ajwad, sangat generous, sangat pemurah. Nabi satu orang manusia yang sangat belah kesian hati dia. Dia tak boleh tengok orang susah dia nak tolong. Nabi SAW satu orang manusia yang disebut oleh Abdullah bin Abbas, dia kata ajwanan nasi bil khair. Ajwadan nasi bil khair. Satu orang manusia yang dengan kebaikan ni, Nabi lah orangnya. Tuan-tuan, kita duk baca lah hadis. Ada sahabat ni sampai terpaksa ambush Nabi. Pasal apa? Saya nak bagi salam. Dia jumpa lah hadis Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Osman bin Affan ini. Dia antara sahabat-sahabat yang tunggu balik tiang, tunggu balik dinding rumah, tunggu bila Nabi main nak bagi salam. Pasal apa? Pasal mereka jarang dapat peluang bagi salam. So Nabi akan bagi salam dulu. Satu benda yang sangat simple, sangat kecil, Nabi dia praktis benda ni. Sampai sahabat teringin nak mendahului Nabi, nak ucap salam kepada Nabi dulu. Biar Nabi jawab tak apa. Susah nak dapat peluang tu. Pasal Nabi dia akan dulu dalam perkara kebaikan. Ni Abdullah bin Abbas kata, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Hal-hal khair, hal-hal kebaikan ini Nabi dia dulu. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Kebaikan Nabi ini lebih jelas dilihat bila mai bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang Nabi duk tunggu. Tak Ramadan pun Nabi dah cukup baik dah, tapi bila mai Ramadan Nabi memang tunggu peluang Ramadan ini. Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanah fi Ramadan. Tiap-tiap tiba bulan Ramadan, Jibril menjadi kebiasaan dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap malam. Bila mai bulan Ramadan, tiap-tiap malam Jibril akan mai turun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yansalikh, sampailah berakhir Ramadan. Every night without fail, Jibril mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa benda yang Jibril buat? Faya'ridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Apa dia? Nabi akan baca Quran di depan Jibril dan Jibril akan tasmi' bacaan Nabi. Hanya yang kata tadarus Quran. Bulan Ramadan itu ambil sempena daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dengan Jibril.
Tiap-tiap bulan Ramadan, Jibril akan turun main, Nabi akan baca, Jibril akan dengar. Kalau tak betul, Jibril akan perbetul. Tiap-tiap malam. Fa'iza laqiyahu Jibril, apabila Jibril jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Apabila Jibril jumpa Nabi, Nabi punya kebaikan ni, kebaikan yang Nabi buat ni macam mana angin yang berhembus. Lagi Nabi ni buat baik ni sampai tak ingat apa. Dia ingat nak buat baik saja. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ramadan nak mai dah. Sangat dekat dengan kita. Manfaatkan bulan Ramadan ini macam mana yang dimanfaatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saja kita praktis diri kita. 30 hari Ramadan, tiap-tiap malam pergi masjid semayang, lepas RM1, lepas RM5 dalam tabung masjid, misalnya. Sepanjang Ramadan ni, setidak-tidaknya yang tu jadi amalan wajib. Kalau RM1 baru RM30, kita buat baik sebulan Ramadan. Kalau kita buat RM5 kali 30 apa? Baru RM150. Apalah yang kita boleh buat berbanding dengan apa yang dah dibuat oleh Nabi SAW. Selain daripada tu, Quran. Bulan Ramadan ini Quran kena baca. Mesti kena baca. Cantik, tiap-tiap lepas semayang 2 muka surat kita baca. InsyaAllah kita dan khatam dalam bulan Ramadan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu membawa manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 19. Muka surat 215. Bab ma jaa anna al-malaikata la tadkhulu baitan fihi surah wala kal. Ini adalah tajuk ulangan yang kita dah baca di Masjid Negeri Pulau Pinang. Kita just sekali lalu. Saya nak baca hadis dia saja. Tengok hadis dia. An Abi Talha radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun wala suratu tamasil. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Talha radhiyallahu anhu. Kata dia, telah aku dengar Nabi SAW bersabda, tiada masuk malaikat akan rumah yang di dalam rumah itu ada anjing. Dan tiada masuk malaikat akan rumah yang ada di dalam rumah itu rupa patung-patungan. Dia kata. Dia ada 2. Satu surah, maksudnya gambar. Bila dia sebut surah tu tamasil, dia maksudnya patung. Malaikat tidak masuk dalam rumah yang satunya apa dia? Ada anjing. Malaikat tak masuk. Yang kedua, rumah yang di dalamnya ada patung. Tak kira lah patung tu tabung anak kita duk bubuh duit belanja sekolah dia belen-belen. Balik dia duduk buah dalam tabung, tabung tu berupa patung misalnya. Patung yang dibenarkan hanyalah patung doll yang anak perempuan duk main, tu saja. Doll yang budak perempuan duk main. Pasal apa dibenarkan? Pasal dia tidak ada unsur-unsur menghormati. Patung tu ada waktu duduk atas cushion, ada waktu duduk bawah TV, ada waktu dia lepas pergi bawah bangku, ada masa dia duduk tepi tonggas di dapur dan sebagainya. Maka kerana itu dia tidak ada unsur dipuja dan dihormati, maka dia okey. Adapun lain daripada tu, patung tabung duit ke, patung apa ke, pergi bubuh pula atas rak almari tinggi dan sebagainya, itu salah. Boleh menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian di bawah tu masalah, dia kata malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya gambang ataupun anjing. Apa pasal? Dia kata.
Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan telah berkata ulama, bermula sebab enggan malaikat masuk ke rumah yang ada di dalamnya gambang ialah kerana keadaannya itu maksiat yang busuk dan padanya menyerupai perbuatan Allah. Yang tu yang malaikat pantang. Allah buat manusia daripada kepala, mai badan, tangan, turun mai kaki dan sebagainya. Tu yang Allah cipta manusia. Kita pergi ambil patung yang berupa macam mana ciptaan Tuhan. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Kita seolah-olah macam nak challenge Tuhan. Malaikat tak suka. Kuasa untuk mencipta makhluk, mencipta manusia, mencipta binatang ini, kuasa Allah. Bila manusia nak tiru ciptaan Allah, malaikat tak suka. Pasal Allah itu bos malaikat. Hampa nak challenge bos aku, dia tak suka. Maka dia tidak masuk ke dalam rumah yang ada macam ni. Dan setengah daripada gambang itu pada rupa barang yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lagi teruk. Simpan gambang-gambang yang kita ada ingat dalam hati, dalam kepala kita, kata dia ni somebody, ada something special. Lagi karut. Tak ada pasal simpan gambang satu yang ada unsur-unsur puja pada gambang tu. Tak kira, walaupun gambang tu gambang alim ulama. Tak kira. Kita letak satu gambang alim ulama tu apa ke, kita buah tu dalam hati kita ni ada satu macam punya puja dekat gambang tu. Itu salah. Itu salah. Walaupun dia orang baik. Pasal apa? Pasal inilah yang berlaku kepada kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam, mereka puja beberapa orang yang menjadi orang kanan Nabi Nuh. Mereka puja. Pasal apa? Pasal mereka ni orang baik-baik, orang saleh yang menjadi pengikut kuat orang kanan Nabi Nuh. Apabila mati mereka ni, mereka duk sebut-sebut nama mereka ni. Sampai satu tahap pemujaan dia tu, sampai mereka buat patung rupa macam orang ni. Kemudian dinamakan pula patung-patung tu dengan nama-nama orang-orang kanan Nabi Nuh alaihi salam ini, dan berakhir dengan menyembah patung itu. Sudah berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Maka Tuhan tak mau benda ni duk repeat lagi. Kita syok dekat satu tok guru, kita syok dekat satu ustaz, kita syok dekat satu orang yang kita duk ingat apa dia ni, kita pergi simpan gambar dia, macam satu respect kita bagi dekat dia. Itu salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa? Pasal Islam adalah satu agama yang bersih daripada benda-benda ni. Islam suruh kita ni sembah Allah mukhlishina lahuddin. Ikhlas hati Allah saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan pula setengah daripadanya bernama syaitan, sebagai tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Apatah lagi pergi simpan patung-patung yang nama pun macam nama syaitan. Kan? Ni, apa ni hang duk simpan apa? Dia ni lah khannas, dia kata. Orang Penang ni kadang-kadang dia marah dekat orang, dia kata dia ni pun satu khannas juga, dia kata. Setan lah tu. Khannas, kan baca dalam Quran tu. Disebut khannas ini sebagai nama syaitan. Begitu. Dan malaikat itu lawan dia ialah syaitan. Manakala anjing itu pula keji baunya. Anjing ni satu binatang kotor. Kalau ada dalam rumah memang malaikat tak masuk. Kerana anjing itu satu binatang yang busuk baunya, dan malaikat itu benci kepada bau yang busuk dan keji. Dan pula kerana bahawasanya anjing itu ditegah ambil pelihara akan dia, maka diseksa orang yang ambil memelihara itu dengan haram masuk malaikat ke dalam rumahnya. Ada tak ada orang, tuan-tuan, orang yang mengaku Islam dalam masyarakat kita hari ini belanjin di rumah? Ada. Duduk dalam kampung, dia boleh belanja. Sampai habis satu kampung duduk bercakap, betapa dia ni duduk belanjing dalam rumah dia. Sedangkan hadis Nabi SAW terang beritahu, tak mahu benda ni semua. Tentu buka sebelah.
Hadis yang kedua dia kata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atani Jibril faqala inni kuntu ataituka al-barihah falam yamna'ni an akuna dakhaltu alayka al-bait alladhi kunta fihi illa annahu kana fi babil bait timsalur rijal wa kana fil bait qiramu sitrin fihi tamasil وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين يوطئان ومر بالكلب فيخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الكلب حروا للحسن أو الحسين تحت ناضد له فأمر به فأخرج أو كما قال hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi kita tengok makna dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW telah datang akan daku Jibril alaihi salam. Nabi cerita Jibril mai jumpa dia. Tuan-tuan ingat balik mukadimah kita tadi, Jibril ni macam mana dia? Tu pasal yang ambil mukadimah Jibril tadi. Nak bagi kita kenal dulu Jibril. Hebat Jibril ni apa dia? Yang pertama sekali tadi, mukadimah kita baca tadi, Quran bagi tahu. Dia kata di antara kebesaran Allah yang besar yang telah dilihat oleh Nabi ialah melihat Jibril. Kebesaran Allah ni banyak. Di antara kebesaran Allah yang besar ialah melihat Jibril. Satu. Maknanya apa? Dia makhluk Allah yang sangat hebat. Okey. Jibril ni pula apa? Kita baca tadi, dia boleh mai atas rupa asal dia. Nabi pun pernah tengok. Dia boleh mai atas rupa manusia. Dan Nabi tengok. Dan kerap dia merupa dengan rupa Dihyah al-Kalbi. Tadi. Ni hadis yang kita baca ni, dia cerita lagi sekali. Dia kata, Nabi SAW bersabda, telah datang kepada aku Jibril alaihissalam. Lalu kata Jibril, ya Muhammad, sesungguhnya telah datang aku kepadamu semalam. Jibril bila mai, Jibril kata dekat Nabi. Jibril kata, sebenarnya, kemarin aku mai dah. Jibril kata dekat Nabi SAW. Jibril kata, kuntu ataitukal barihah. Sebenarnya, kemarin aku dah mai dah. Jibril kata. Pada waktu yang aku berjanji nak mai kemarin ni, aku dah mai dah kemarin ni. Maka berhajat aku untuk masuk menjumpa engkau, wahai Muhammad. Maka tiada menegah aku masuk kepadamu di dalam rumahmu ini. Melainkan bahawasanya pada pintu rumah itu ada tirai gambar laki-laki. Jibril abang dekat Nabi. Dia kata kemarin mai dah tapi tak jadi masuk. Jibril tak masuk dalam rumah Nabi kemarin ni pasal apa? Pasal ada satu tirai Aisyah pasang di pintu rumah Nabi. Di tirai itu ada gambar orang laki-laki. Jibril mai tengok benda tu, tak ada balik. Macam itulah rumah kita pun. Kita berbubuh gambar-gambar macam ni dan sebagainya. Malaikat mai, malaikat Jibril, malaikat rahmat, malaikat bawa rezeki mai di rumah kita, mai tengok U-turn. Habis. Kalau kita menolak rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan kata dia, dan adalah di dalam rumah yang kamu ada di dalamnya itu ya Muhammad, satu kain taber, satu kain tirai yang ada padanya gambar menatang. Ada pula lagi satu gambar menatang pula lagi. Bermula kain taber itu tergantung menutup satu lompong di rumah kamu itu. Adalah satu semuruk bilik apakah, bubuh tirai macam tu. Dan pula ada di dalam rumah kamu seekor anjing. Dua pasal yang Jibril balik ni. Satu pasal tirai gambar orang, gambar menatang ni. Dan yang kedua pasal ada anjing dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan jangan terkejut. Pasal zaman Nabi ni ayat Quran duk turun.
berperingkat-peringkat. Dia panggil bit tadarruj ataupun disebut bit tadrij. Quran ni dia turun sikit selama 23 tahun. Jadi sebelum mai turun larangan tentang anjing dan sebagainya ni, memang ada anjing di dalam rumah sebahagian orang Islam. Sama macam kita baca-baca hadis cerita kata Sayyidina Umar minum arak, kita kata Masya Allah punggah dia ni. No, itu sebelum turun ayat pengharaman arak. Sebab bila kita baca Quran, kita kena tahu sebab nuzul ayat. Kita baca hadis, kita nak kena tahu sebab urut hadis. Kita nak tahu apa? Nak tahu hak mana dulu, hak mana kendian tu. Kalau kita tak faham yang tu, kita terkejut badak. Oh, apa rumah Nabi pun anjing tu ada ni. Ni tak terkejut lagi. Ujung sekali lagi terkejut. Ujung sekali lagi ni. Dia abang apa? Dia kata anjing tu adalah anjing mainan Hasan dan Husin. Pula dah kita kata, macam mana cucu Nabi duk main anjing ni? Ini cerita sebelum. Walaupun masa tu belum dilarang, tetapi dia menjadi punca malaikat rahmat tak masuk. Nampak tak? Dia menjadi punca kepada Jibril dah mai kemarin tak ini masuk. Satu pasal gambang tu, yang kedua pasal anjing ada dalam rumah. Maka apabila ada segala perkara yang tersebut itu, maka tidaklah aku masuk ke dalam rumah itu. Jikalau satu perkara pun ada di situ, benci aku masuknya. Jibril kata bukan pasal dua benda ni, bukan pasal gambang dan anjing. Kalau gambang saja pun aku tak masuk, kalau anjing saja dalam rumah pun aku tak masuk. Ni ke pula ada dua benda ni dalam rumah, memang aku tak masuk. Jibril alaihi salam sudah janji nak mai kemarin tu, maka Nabi SAW duk tunggu-tunggu kedatangan Jibril. Tiba-tiba Jibril tak mai. Bila Jibril mai esok ni, Jibril clarify benda ni. Dia memperjelaskan benda ni. Aku mai dah kemarin. Aku bukan mukir janji. Aku mai dah. Tapi ada dua benda menghalang aku daripada masuk. Dia bagi tahu dua benda ni. Nabi pun faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ingat cerita Jibril duk turun ni pun, Nabi ni macam satu orang bercinta dengan Jibril ni. Penantian ni satu penyiksaan. Kalau kita tengok dalam hadis, ada hadis Bukhari. Dia cerita apa? Dia cerita hadis riwayat daripada Jundab radhiyallahu anhu. Dia kata ihtabasa Jibril alaihi salam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ketika tu Jibril ni tak mai lama jumpa Nabi. Biasanya kekerapan jumpa tu, tiba-tiba satu tempoh masa lama Jibril tak mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat imra'atun min Quraisy. Dalam hadis dikata ada satu perempuan kapiak Quraisy. Bila lama Nabi tak baca wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, depa ni walaupun tak beriman, walaupun tak ikut, tapi duk follow perkembangan Nabi ni. Depa tak ikut Islam yang Nabi bawa, tapi nak tahu apa jadi dekat Nabi hari ni, apa cerita, esok apa cerita, lusa apa cerita. Jadi macam tu. Macam laki bini bercerai lah. Laki bini menikah 10 tahun bercerai. Lepas bercerai duk ambil tahu lagi. Ni hak perempuan ni duk ambil tahu lagi bekas laki dia ni menikah ke tak lagi. Kalau menikah dengan siapa. Lah ni pergi duk sewa rumah tang mana. Duk ambil tahu lagi. Duk ambil tahu. Dah bercerai sudah tutup buku dah. Ambil tahu lagi. Nak tahu lagi. Oh dia menikah dengan perempuan tu dapat anak ke tak lagi. Nak tahu. Hak jantan tu pun serupa juga. Bercerai dah. Duk tanya lagi. Janda aku menikah ke tak lagi. Padahal bercerai dah. Berkelir riuh dah. Balin ni habis semua. Apa yang ada. Balin habis dah percuma sampai berakhir dengan perceraian. Tapi ambil tahu lagi. Nabi SAW ni kapiak Quraisy. Hak tak mau ikut Nabi. Tak mau nak masuk Islam. Tak mau nak beriman dengan apa yang Nabi bawa dan sebagainya. Tapi nak tahu juga. Muhammad ni hari ni apa cerita. Turun lagi ke yang kata malaikat Jibril ni. Apa pula dia main habang hari ni. Nak ambil tahu. Walaupun tak beriman. Maka imra'ah min Quraisy ini, perempuan daripada Quraisy ini, dia duduk, tak ada apa ni, tak ada perkembangan, tak ada berita, lama ni yang kata malaikat Jibril ni tak turun mai ni. Faqalat imra'atun min Quraisy, maka kata perempuan Quraisy ni, dia kata abta'a alaihi syaitanu. Dia kata setan dia haduk mai jumpa dia. Dia kata setan ni siapa dia? Jibril. Abta'a ni maksud tinggal dah.
Abta'a alaihi syaitanuh. Dia kata setan hak duk turun jumpa dia tu dah tuang dah tinggal dia dah. Maksud dia apa dia? Dia merujuk kepada Jibril. Jibril ni tak turun mai dah ni, maknanya Jibril ni dah tinggal Nabi Muhammad. Setan dia dah tinggal dia dah, dia kata. Sampai benda tu ke pengetahuan Nabi SAW. Duka cita ke tak ke? Duka cita lah. Dah lah duk sedih Jibril tak mai. Aku tak kena tang mana? Tuhan marah aku ke? Aku ada buat tak kena dengan Jibril tang mana ke? Mai pula perempuan ni pergi kata pula, setan nak duk turun, mai duk bisik di telinga dia ni tak mai dah. Bertambah duka cita. Fanazalat. Dalam hadis tu kata, maka Allah turunkan ayat. Wadduha wal-laili iza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ayat tu. Tuhan turun ayat dekat Nabi apa dia? Wadduha. Demi waktu duha. Waktu matahari naik kadar segala. Wal-laili iza saja. Demi malam apabila semakin sunyi. Tuhan bersumpah dengan waktu duha dan waktu malam iza saja. Apabila keadaan senyap sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah kata apa? Tuhan kamu tidak tinggalkan kamu, wahai Muhammad. Apatah lagi, Tuhan kamu tidak pernah benci kepada kamu. Turun ayat tu jadi ubat kepada hati Nabi SAW. Lepas tu Jibril mai jumpa Nabi. Okey balik. Maknanya cerita Jibril mai ni pun menjadi isu yang boleh dimanipulate oleh musuh Nabi SAW. Guna juga isu Jibril tak mai itu pun dijadikan isu untuk nak hantam Nabi. Tapi Nabi diprotek oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat clear semua sekali. Ni hadis yang kita duk baca ni. Dia kata Jibril bagi tahu dekat Nabi, aku dah mai dah kemarin. Aku tak ada masuk pasal dua benda ni. Tapi bukan pasal dua benda. Kalau satu pun aku tak mai juga. Aku tak masuk juga dalam rumah. Kata Jibril alaihi salam macam tu. Wa mur bil kalbi fayukhraj. Maka diperintahkan kepada Nabi SAW supaya buat apa? Supaya gambang yang dibuat tirai tadi dipotong dua dan dijadikan wisadata ini, dijadikan dua biji bantai. Daripada gambang tu duk dalam rupa tercegat satu objek gambang yang utuh daripada kepala sampai kaki, dipotong bagi jadi dua, balut buat bagi jadi sarung bantai. Pakai itu. Hilang orang kata puja kepada gambang tu. Potong dua, buat bagi jadi sarung bantai. Satu. Yang kedua, wa mur bil kalbi fayukhraj. Dan diperintahkan supaya anak anjing tu buat keluar daripada rumah. Maka fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi buat apa yang diperintahkan oleh Jibril alaihi salam itu. Wa kana zalikal kalbu harwan lil Hasan wal Husain tahta nadidin lahu fa amara bihi fa ukhrij. Dan dia kata adalah anak anjing itu adalah menjadi peliharaan dan mainan Hasan dan Husain. Dia kata. Maka apabila Jibril mai habaq macam ni, halau keluar anjing ni. Tidak ada lagi anjing di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis dia. Tuan-tuan buka sebelah. Sebab benda ni ulangan, tapi dia berlain sikit daripada hadis Nabi. Saya baca cara ringkas-ringkas. Baik, muka sebelah dia kata, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, marra rajul wa alaihi sauban ahmaran. Ini dia masuk tajuk baru. Dia kata bab fi karahiyati lubsil mu'asfar lirajul wal qassi. Ini pun ulangan juga. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas tegah memakai baju warna kuning bagi laki-laki. Ulangan juga. Dengan kerana tajuk ni ada orang marah saya. Kena pula pergi baca tajuk ni masa bersih. Kita bukan pergi pilih tajuk ni nak baca masa bersih tak. Tajuk ni dia mai ikut kita punya flow kuliah kita. Dia pergi jadi coincidentally, dia pergi jadi time tu sama. Keluar tajuk ni, bersih pun baju kuning. Maka peminat dan penyokong bersih marah saya.
Dia kata dah hang tak pi tak apalah, yang duk kata orang pakai baju kuning salah. Buta saya kena, tuan-tuan. Adakah saya nak langkah tajuk ni bila sampai tajuk ni? Tak boleh. Itu makna saya tidak amanah dengan ilmu. Bab hadis kata macam mana, bab orang buat macam mana, itu dua bab yang berbeza. Kita baca ini ilmu. Kita baca benda ni, ini ilmu. Ini ilmu daripada Nabi SAW. Ini kena faham. Okey? So tajuk ni berulang tak tahu berapa kali. Menunjuk kata apa? Islam pantang sungguh dengan kala ni. Try to avoid. Try to avoid. Dia kata apa? Bab fi karahiyati lubsil mu'asfar lirrajul wal qassi. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah pakai warna kuning bagi laki-laki. Very clear. Very clear. Dan ditegah laki-laki memakai sutera qassi. Sejenis sutera. Sutera ni dia ada nama D-batch, dia ada nama qassi, dia macam-macam nama sutera ni. Yang pentingnya sutera laki-laki tak boleh pakai. Senang macam tu. Tak payah ada sakit kepala, fikir hak ni boleh tak. Sutera tak boleh. Habis cerita. Begitu. Baik. So di bawah tu adalah huraian yang lebih kurang sama dengan yang di Masjid Negeri hari tu. So kita skip. Tuan-tuan buka lagi. Tuan-tuan tengok. Ni tajuk tak boleh pakai baju kuning. Duk ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 muka surat. Maknanya serius tak serius? Serius. 5 muka surat, dia dua umai cerita Tok Syah pakai color tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan tengok di muka surat yang berikutnya. Baik, dia kata an Ali radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khatam az-zahab wa 'anil qassi wa 'anil misarah wa 'anil ji'ah atau kama qala. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan khalifah Nabi, bahkan saudara sepupu kepada Nabi, bahkan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu suami kepada Fatimah. Namanya ialah Ali karramallahu wajhah. Hadis ni riwayat Sayyidina Ali. Kata dia telah ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada memakai cincin mah. Ni pun kita dah baca di Masjid Negeri, laki-laki tak boleh pakai cincin mah. Dan daripada memakai kain qassi, sutera. Laki-laki tak boleh pakai sutera. Dan daripada lapik pelana kuda yang dibuat daripada sutera. Sutera juga tak boleh. Bukan pakaian saja, buat jadi pelapik pun tak boleh bagi orang laki-laki. Dan daripada biar, dia tulis ba ya alif ra, biar. Biar ni apa dia tuan-tuan? Bir, arak. Bir, dia tulis ba ya alif ra, biar. Tapi kita pergi duduk baca, kita tak boleh biar. Apa ni? Biar ni. Bir. Minuman tu. Minuman yang memabukkan tu. Bir. Tu bahaya bila khutbah Jumaat. Teks khutbah tulis Jawi. Kan? Teks khutbah tulis Jawi. Jadi bila tulis Jawi, dia nak kata bir ni, dia nak eja lagu mana? Dia eja baya alira, biar. Hendaklah kita mengelakkan diri daripada menyentuh biar. Awak ada dengar ni apa Beer. Kan? Dia kena buah bracket B-E-E-R. Beer. Oh, baru clear. Kan kita Al-Fadhil Datuk Ismail Kamus selalu buat cerita, buat joke dalam ceramah dia. Tu imam baca teks khutbah dalam tulisan Jawi. Dia aja committed. Kap waw mim ya ta ya dal. Committed. Kap waw mim ya ta ya dal. Committed. Tu imam ni dia pun Inggeris tahu apa nak elok. Kap waw macam kemetot. Ustaz Ismail Kamui dia pergi buat lawak lagu tu. Saya pun gelak berguling-guling. Kita hendaklah kemetot dengan Islam ini. Dia kata, kemetot. Committed. Kan? Bahasa orang putih. Committed. Kan? Pasal hak duk karang teks khutbah di JAKIM ni budak-budak muda.
Mereka ni mengaji daripada aliran belajar bahasa Inggeris apa-apa semua ni. Lepas tu pergi mengaji merata lah. Pergi Jordan, pergi Morocco, pergi Mesir, pergi Syria, pergi apa semua. Balik main kerja di JAKIM. Mereka duk karang teks ni. Jadi mereka ni adalah generasi yang menguasai English, bahasa Arab dan bahasa Melayu semua. Jadi bila mereka tulis tu dia terlupa. Kawan duk baca khutbah di masjid ni. Itu metod lah. Kan? Dia terlupa. Jadi dia kena bracket tulis kau orang putih ni committed, kena tulis lagu tu kan, takut dia jadi biar ni ya. So dalam hadis ni Nabi SAW kata apa, dia kata dilarang orang laki-laki ni pakai cincin mai, wa anil qassi pakai sutera, wa anil misarah, dan juga dilarang orang laki-laki ni pakai misarah, pakai pelapik pelana kuda dilapik dengan sutera. Kalau kita hari ni kereta lah, kereta kita duk bubuh satu lapik dekat tempat seat driver, seat penumpang tu, kain hak lapik tu jangan pakai sutera, dilarang. Dia kata wa anil ji'ah. Ji'ah ni apa dia? Ayang ji'ah ni ayang daripada syair gandum yang diperam jadi masam dan dia memabukkan, dia panggil ji'ah. Dan diterjemahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi ini biar, dia kata, iaitu ayam tua. Ni dia beritahu, iaitu ayam tua yang dibuat daripada syair ataupun gandum di Mesir. Kaki anak mabuk ni tuan-tuan, dia kalau ada duit dia pergi beli Johnny Walker, kalau ada duit lebih lagi dia pergi beli whisky. Kalau tak ada duit ni dia nak merepek ni dia pergi reka yang dia campur kat tu, dia campur kat ni, tu yang minum-minum terbuntang biji mata, lidah terjuluk sampai perut, mati bergelempang tu. Pasal ni lah. Pasal apa? Janji dia nak mabuk. Macam budak-budak sekolah lah, duit tak ada tapi teringin nak jadi penagih dadah. Duit tak ada. Jadi nak pergi beli syabu, nak pergi beli ais, nak pergi beli ni benda-benda yang boleh bagi khayal, mahal. Duit tak ada, dia torah lah, dia reka lah, dia pergi curi gam di kedai basikal. Kawan tu duk guna gam tu, duk tampung tayar basikal hak bocok ni, dia pergi curi gam tu, pergi belakang kedai, duk sedut-sedut sampai biji mata berimpun tengah duduk. Sedut-sedut, terlampau punya sedut. Benda tu dalam tu ada tina, ada apa tu, dia masuk, dia kerin jantung ni, mati tuan tu ya. Dia nak khayal tu, tapi dia pergi reka ni benda-benda yang membawa bahaya kepada dia. Maka dalam masyarakat Arab ni pun serupa, dia nak pergi cari inab, nak pergi cari anggur, nak perah, nak pergi jadi wine, benda ni susah. Dia ambil gandum, dia peram, minum ni, dia dapat mabuk tu, dia seronok. Allahu Akbar. Ini. So, Nabi SAW kata, jaga baik-baik. Benda macam ni, jangan duk dekat, jangan duk simpan dalam rumah. Dia kata. Baik, itu satu hadis. Lagi dia kata anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'. Amarna bi ittiba'il janazah wa 'iyadatil marid wa tashmitil 'atis wa ijabatil da'i wa nasril mazlum wa ibraril qasam wa raddis salam. Itu hadis dia. Disuruh Nabi SAW kepada kita semua ni. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Al-Bara bin Azib. Kata dia disuruh Nabi SAW kepada kita buat 7 perkara. Dan Nabi larang kita buat 7 perkara. Yang pertama dia kata apa? Disuruh Nabi SAW akan kita ni, yang pertama sekali bittiba'il janazah, mengiringi jenazah, memikul jenazah sehingga ke kubur. Itu disuruh. Yang ni Islam menganjurkan kita dalam hidup bermasyarakat ni ambil bahagian benda-benda macam ni. Ada kematian dalam kampung kita, kita tolong sebagai tanda bahawa kita ada bahagian di dalam masyarakat kita. Ni ada jadi kematian dalam kampung kita, kita tengok pun tak. Tapi tengok pun, jenazah ni duduk sebelah rumah, duduk satu kampung, selang 3 rumah daripada rumah kita, pergi tengok pun tak. Sedangkan Islam bukan suruh pergi tengok aja. Islam suruh kalau boleh tolong usung jenazah tu ke perkuburan. Islam suruh. Hari ni dah pakai van, jadi nak usung tu tak ada, okey.
Daripada rumah mai dengan van, mai di masjid, daripada masjid nak turun pergi ke liang tu, kita ni mau ada satu bahagian kita duk usung jenazah tu, itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok kalau di Mekah, di Madinah, tengok macam mana depa berebut. Kan? Kita tengok daripada jauh ni, hak nakai ni, dia tak boleh nak pi so jari telunjuk itu je. Nak ambil juga tu pahala tu. Pasal apa? Pasal dia menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dia ni dia bawa apa betul lagu duk. Nak ambil juga tu ni pasal hadis ni. Nak ambil bahagian, nak participate di dalam benda yang menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Okey. Kemudian dia kata apa? Dan dia kata disuruh kita ziarah orang sakit. Kawan-kawan baik, jiran tetangga dan sebagainya, boleh ruang masa pi jenguk Ustaz, cukup. Dan kita kena fahamlah sebahagian orang sakit ni tak suka orang ramai pun dah. Ada juga dia sakit, dia jenis sakit tak boleh tengok orang ramai. Macam tu kita tak sapilah, kalau pi pun sembang di luar ya, tak usah masuk tengok dia. Ada orang sakit dia tak mau orang ramai tengok. Dan so hospital pun dia tak pergi, adik-adik dia habang kat orang. Pasal apa? Dia rimai bila orang mai. Pasal apa? Pasal yang mai bukan semua cerdik. Hak mai ni bukan semua cerdik pun. Mai masuk duduk tepi dia, duduk abang ni, hang kenapa betul-betul ni? Duduk tanya. Dia ni pun duduk abang lah, saya dia. Depa kata macam mild stroke lah kata. Oi, mujong tu kata hari itu dia mula. Dia kata hari itu. Duk kata mild juga, lepas 2 hari jalan lah. Dia ni duk dengar macam tu, dada ke duk ketat lagi ya. Dia kata macam ni yang tak sama, pun tak apa dia kata. Pasal hak mai ziarah ni pun bukan semua cerdik. Jadi kadang-kadang dia nak kena ada imbal balik. Di samping kita nak meraihkan Nabi suruh pergi ziarah tu, kita juga nak kena jadi orang yang cerdik apabila pergi ziarah. Just pergi punch card aja. Tunjuk kata kita mai, okey insya-Allah macam ni sikit ya. 2-3 hari lagi okey belah bang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan mendoakan orang bersin apabila dia mengucap alhamdulillah. Yang ini normal. Kan? Satu orang bersin sebut alhamdulillah. Kita kata yarhamukallah. Okey? Itu. Dan memperkenankan ajakkan orang yang mengajak makan kenduri. Orang jemput kita makan kenduri. Jemput makan kenduri ni dia ada tafsil detail daripada ulama. Ulama kata kenduri yang dimaksudkan di dalam hadis ini ialah kenduri kahwin. Adapun lain daripada kenduri kahwin, jamuan yang bukan kenduri kahwin tuntutannya tidak berat. Tetapi jemputan kenduri kahwin itu tuntutannya lebih berat. Begitu. Dan menolong orang yang kena zalim. Satu orang kena zalim, kita tolong dia. Dan melepaskan sumpah satu orang yang bersumpah. Satu orang dia sumpah, dia kata kat kita, wallahi aku nak belanja hang makan hari ni. Itu sumpah. Tolong dia lepas daripada sumpah dia tu dengan apa? Dengan pergi makan dengan dia. Dia pergi kata lagu tu, ada dalam masyarakat Melayu kurang jadi. Dan masyarakat kita ni. Tapi Arab, benda ni biasa. Dia nak pemohong pun wallahi juga. Dia pemohong. Tapi wallahi. Wallahi dia kata aku tak pergi kemarin. Padahal dia pergi. Ni Arab. Dia wallahi tu mainan mulut dia. Walaupun mainan, walaupun sungguh, walaupun serius, di sisi agama itu sumpah. Jangan main-main dengan kalimah-kalimah ini. Jangan main-main. So apabila satu orang sudah keluar kalimah sumpah yang menjerat kita, kita tolonglah, selesaikan kat dia. Dia kata, wallahi hang kena mai rumah aku hari ni. Pilah. Pasal apa? Pasal dia sudah sumpah, wallahi nak suruh kita pergi pada hari ini. Tu yang dimaksudkan dengan wa ibraril qasam, iaitu melepaskan sumpah satu orang yang telah bersumpah. Dan juga waradus salam, dan juga menjawab salam orang yang memberi salam. Itu di antara benda yang disebut oleh Nabi SAW sebagai benda-benda yang kita cuba untuk tunaikan. Dia ada wajib, ada sunat. Di antara benda yang kita sebut tadi. Wa nahana an sab'in, dan kita dilarang daripada 7 perkara, iaitu an khatamiz zahab, dilarang daripada pakai cincin mah. Lagi sekali dia beritahu. Aw halqatiz zahab, ataupun memakai gelung mah, rantai mah. Allah, lah ni orang jantan pakai rantai lah, punya ramai lah ni. Tak apa ke benda yang pakai. Bagi bini pakai sudahlah, tak dia boleh duk share dengan bini dia rantai tu. Dia pegang-pegang B bagi kat bini pun B.
B, you nak pakai ke rantai ni hari ni? Bini dia kata, B tu gambar ringkah pada bini kot, no? B, you nak pakai dah rantai ni hari ni? Bini dia kata, I tak pakai lah, I pakai yang satu lagi. I pinjam Nabi, nak pinjam pakai rantai bini. Ya Allahu Akbar. Ni Nabi bagi tahu. Nabi kata, dan elak daripada pakai halqati zahab, pakai gelung mah, kalung mah dan sebagainya. Wa aniyatil fiddah, dan ditegah kita daripada pakai pinggan mangkuk yang dibuat daripada mah perak. Orang kaya tak toroh nak menikmati kekayaan dia tu, tak toroh nak menikmati, pergi beli pinggan daripada mah dan perak. Ada? Enggak ada. No, duduk di London, SMS mai dekat kita, Ustaz nak tanya satu kemusykilan. Boleh tak boleh kita beli pinggan makan nasi daripada mah? Duduk ada sana. Kita jawab kata haram. Lepas 5 minit mai pula satu lagi. Ustaz, boleh tak boleh kalau sekiranya pinggan tu dia ada tulisan aja mah, tapi pinggan tak mah? Nak cari juga mah ni. Kita kata balik makan pisang mah sudahlah, kita kata. Ambil pada muka. Apa hal yang duk kalut dengan nak beli barang mah buat pinggan mangkuk makan ni? Okey. Macam tu. Allahu Akbar. Yang ni yang Nabi kata, dan ditegah daripada pakai berjana, pinggan mangkuk dan sebagainya daripada mah dan perak. Wal lubsil harir, ditegah kita memakai pakaian sutera, wad dibaj wal istabrak wal qasi. Itu jenis-jenis sutera. Yang kata harir sutera, dibaj sutera, istabrak sutera, qasi sutera. Semua jenis sutera tak boleh. Tu dia ada beza, yang halus, yang nipis, yang tebal, yang kasang, yang apa. Tu semua tu nama berbeza tetapi membawa maksud sutera. Orang lelaki-lelaki tidak boleh memakai sutera. Habis dekat tu. Tuan buka sebelah. Tajuk baru dia kata bab fi lubsil bayad. Iaitu bab yang datang pada menyatakan pakai pakaian putih. Ini kita baca. Ketahuilah saudaraku, bermula pakai putih itu dipuji oleh syarak kerana pakaian yang bagus pada pandangan mata. Itu dia. Pasal apa putih ni menjadi satu color pilihan Islam? Pasal apa? Sejuk mata memandang. Itu sebab Islam pergi buat haji pun kain ihram putih. Itu sebab Islam mati kapan pun dengan kain putih. Dia suka putih. Pasal apa? Pasal putih ni sejuk mata memandang. Kita duduk di satu tempat semua pakai putih. Dia punya apa? Dia ada suntikan ketenangan kepada kita. Lega ya berasa. Ini sebab dia katanya. Dan dia kata lekaskan nampak kotor. Bagus putih ni pasal apa? Pasal kita akan rajin basuh baju tu. Kain putih, sikit kotor nampak, kita rajin basuh. Berbanding dengan kita pakai baju gelap. Bila kita pakai baju gelap, lagu seminggu tak basuh. Pasal apa? Pasal tak nampak kotor. Sebab orang bujang mereka suka pakai baju gelap-gelap. Pasal mereka tak ada bini nak basuh. Dia pakai kalau gamak lagu bau sikit, dia spray bagi lebih sikit. Jadi duk tak bau situ lah. Jadi kotor tak nampak. Kalau gelap tu sudah absorb kotor tu. Busuk boleh di cover dengan spray. Jadi baju tu dia cuma selang 2 hari dia pakai balik. Selang bukan basuh pun, tak basuh tapi selang. Bagi nampak tak pakai hari-hari. Tapi nakai ni dia ni. Nakai. Pasal apa Islam suka putih? Dia kata pasal putih cepat nampak kotor. Maka kita akan kerap basuh. Kita akan sentiasa pakai baju bersih. Itu sebabnya. Dan bersih apabila dipakai akan dia. Bila duk rajin basuh, pakaian kita selalu pun bersih. Fresh. Bila kita pakai baju bersih ni, dia rasa fresh. Kan? Sampai pergi kedai nak gunting rambut. Sampai syekh gunting rambut ni, dia buka collar, tarik-tarik, dia lari pergi. Tarik-tarik ni, dekat collar ni hitam. Allahu Akbar. Dia jadi hitam, berkeping-keping dah ni, daki tong ni. Kan bila nak gunting rambut, dia tarik baju ni. Bila tarik-tarik, dia tengok tu dia nak hitam. Dia lari pergi dulu, ambil napas apa di luar kedai tu, baru masuk, mai balik, bismillah, baru dia start potong. Tu makna kata banyak hari sangat lah tak basuh. Banyak hari sangat. Itu pengotok namanya. Jangan lagu tu.
So dia kata maka tidaklah ia kemukakan lain daripada pakaian putih. Dengan kerana itu dan bersihnya apabila dipakai akan dia. Dan bagi orang yang sukakan bagus dan sukakan manis rupa dan sukakan kebersihan, maka tidaklah ia kemukakan lain daripada pakaian putih. Kalau dia ni selalu dilihat pakai baju putih, ini orang pembersih. Boleh tahu. Dia pilih baju yang sensitif kepada kekotoran, ini orang bersih. Dia ambil baju tu. Dengan kerana itu telah dipecut oleh syarak kita supaya memakai pakaian yang demikian itu. Dan hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi, kata dia an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasul baya fa innaha athhar wa atyab wa kaffinu fiha mautakum. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Samurah bin Jundab radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah oleh sekalian kamu pakaian putih. Nabi suruh, Nabi kata pakailah baju putih, kerana bahwasanya ini pakaian lebih suci dan lebih bersih, lagi ini pakaian lebih bagus. Nabi kata, Nabi anjurkan suruh pakai baju putih. Dan kapanlah oleh sekalian kamu di dalamnya akan orang-orang yang mati daripada kalangan kamu. Nabi kata kapanlah dengan kain putih. Boleh tak boleh tuan-tuan kita kapan dengan bendera Malaysia misalnya? Boleh tak boleh? Boleh. Tak salah pun. Tak salah. Cuma dari segi kelebihan, afdal dan yang menjadi sunnahnya pada Nabi SAW ialah putih. Okay? Kalau kita nak ambil colour lain pun tidak menjadi kesalahan. Baik. Tak ni pergi mati dalam bulan Ogos, dia pergi tinggal wasiat pula. Dia kata sempena dengan bulan kemerdekaan ni, dia kata kalau aku mati, kapankan aku dengan bendera Malaysia? Jangan. Bendera ni penting tak tuan-tuan? Dalam agama? Penting. Dalam agama. Bukan dalam negara. Dalam agama pun bendera ni penting. Tuan-tuan pernah dengar cerita perang Mu'tah? Macam mana bendera yang dibawa oleh tentera Islam tu. Bendera yang dibawa oleh tentera Islam tu, apabila jatuh seorang main sambang, bila jatuh seorang main sambang, yang kita cerita di Masjid Brown Garden hari tu ni, menunjuk kata penting tak bendera ni? Penting. Pasal dia menggambarkan kumpulan kita. Penting. Dan dia menjadi maruah kepada kita. Bila jatuh, makna seolah-olah jatuh kita. Itu sebab sahabat Nabi, apabila bendera yang dibawa tu nak jatuh, dia pergi sambang. Bila nak jatuh, dia pergi sambang. Pasal itu maruah pasukan dia ada di bendera itu. Tapi jangan sampai mati suruh kapan dengan bendera tu. Jangan. Dia ada had, dia ada limit dia. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan diriwayatkan dari satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abi Darda radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, ahsan ma zurtumullahu azza wa jal bihi fi quburikum wa masajidikumul bayad. Artinya sebaik-baik pakaian yang kamu sekalian buat ziarah Allah Ta'ala di dalam kubur kamu dan di dalam masjid sekalian kamu ialah putih. Itu Nabi kata. Sebaik-baik pakaian yang kita nak pakai waktu kita balik menghadap Allah ialah pakaian putih. Putih melambangkan fitrah, suci bersih kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah kita masuk fi rukhsah fi lubsil hamra. Cerita tentang dibenarkan kita pakai baju merah. Jadi lepas raya esok pakai baju merah mai kuliah ni. Pasal apa? Dia nak abang kata dibenarkan kepada kita ni untuk pakai baju merah. Dan ada hadis menceritakan Nabi SAW pernah dihadiahkan sehelai jubah color merah. Kan? Nabi, ada siapa kata tu pergi bagi dekat Nabi satu jubah color merah. Dan Nabi pakai jubah merah ni bagi khutbah. Sampai sahabat yang tengok ni pula pergi kata pula, dia kata aku tidak pernah melihat Nabi begitu handsome, lawa, dia kata, melainkan di dalam jubah merah ini. Kan? Tapi Nabi tak rajin pakai merah ni. Jadi kalau saya pakai lagilah satu. Bergerun tuan-tuan tengok kan. Dia buat dah, dia main merah pula kata, jangan. Kan? Tapi hadis ni nak beritahu kata salah ke tak pakai baju merah?
tidak salah. Dia nak abang color-color yang kalau pakai tidak menjadi kesalahan, dia kata. Kemudian dia akan mai fi saubil akhdar, pakai baju color hijau pula. Pakai baju color hijau ni pula macam mana cerita dia? Boleh ke tak boleh? Adakah dia menjadi sunnah Nabi? Adakah dia menjadi color yang disukai oleh Nabi SAW? Kita akan tengok nanti insya-Allah. Lepas itu dia mai fi saubil aswad. Cerita pakai baju hitam. Garang nampak. Baju hitam kan, tengok macam geng-geng Ayatollah Iran tu, depa semua dulu main baju hitam. Kan, dia dalam pakai baju putih pun dia bubuh hitam pula kot lah. Nampak tu. Kan, boleh ke tak boleh pakai baju hitam? Okey, apa hadis dia? Adakah dia termasuk di dalam senarai color yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian dia mai lagi sekali tajuk kita duk tak mau baca tadi ni. Dia kata fi saubil asfar. Cerita baju kuning lagi sekali. La ilaha illallah. Tak habis-habis dengan duk marah orang pakai baju kuning ni. Dia mai lagi satu. Dan itulah penghabis kepada jilid yang kita duk baca ni tentang baju kuning. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas tu jilid yang berikutnya, tuan-tuan tak payah tukar kitab sebab bab ni bersambung di jilid yang berikutnya. Dia mai fi karahiyatit taza'fur wal khuluf lirijal. Cerita tentang tegah memakai pakaian yang berlumuk dengan za'faran. Za'faran ni color apa? Kuning juga. Tegah memakai pakaian yang berlumuk dengan za'faran, dengan color kuning. Dan juga tegah memakai bau-bauan yang bercampur dengan khuluf, itu kumkuma. Kita akan cerita apa benda dia ni. Kemudian dia mai lagi fi karahiyatil harir wad dibaj. Cerita tentang larangan pakai sutera. Laki-laki duk ulang yang tu juga. Kita ni nak kata apa ni duk pusing pi tajuk tu pasal apa? Agak-agak tuan-tuan dia duk ulang tajuk ni pasal apa? Pasal ramai orang hari ni pakai benda ni. Hari ni hari Khamis pegawai kerajaan pi pejabat pakai baju batik. Dalam satu pejabat tu tuan-tuan boleh cari berapa orang pakai batik sutera. Ada. Dalam pejabat tu, hak kita duk kerja tu, hari Khamis semua batik yang nampak steady ya. Dalam hak duk steady tu, berapa orang yang batik depa tu sutera. Tu yang tajuk duk main berulang tak habis-habis tu. Pasal apa? Tapi malangnya hak duk pakai batik sutera ni tak main mengaji. Cara nak kenal sutera ni, kalau tuan-tuan pergi tanya pengusaha sutera, kita tak erti benda ni. Pergi tanya pengusaha sutera, dia bagi tahu. Sutera asli dia kata kalau digenggam dia boleh duduk dalam satu tapak tangan ni. Baju tu dah buat baju batik long sleeve apa semua kan. Kalau kita ponyok dia, ponyok dia boleh duduk dalam satu tapak tangan aja. Itu confirm sutera asli. Dia punya comfort dia tu, dia punya kelembutan sutera tu, dia boleh diponyok sampai duduk dalam satu genggam. Itu confirm sutera asli, dia kata. Dan mahal lah. Ramai orang duk pakai ni campuran. Dia ada sutera dan dia campur dengan barang-barang yang dibuat kemudian. Apa pun elak daripada terlibat dengan sutera sebab larangan daripada Nabi ni berulang-ulang larangan dia. Menunjuk kata serius larangan ini. Tadi kita langkah tak baca tadi, dia cerita cincin mah. Cincin mah ni dia kata sama ada seketui cincin tu mah ataupun cincin tu bercampur mah dengan perak yang dipanggil oleh kita hari ini suasa, ataupun cincin perak tu tang hak jeriji hak duk pegang batu cincin tu. Apa dia panggil tu? Hak duk naik tajam-tajam duk pegang batu cincin tu. Hak tu saja mah. Hak lain semua perak juga haram. Dia kata. Bagi orang lelaki juga haram. Sampai begitu detail perbincangan di dalam hadis. Awaklah yang kita duk bantah sangat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa dan selamat beribadat di bulan puasa. Mudah-mudahan puasa kali ini lebih mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya pesan diri saya dan kepada tuan-tuan semua, jangan lepas peluang Ramadan ini. Penuhkan dengan ketaatan dan dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah.
dan suratul As. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.